Baik pendengar Ria 897, kisah yang pertama ingin saya bacakan. Yang ini berlaku di Singapura. Pengalaman bila saya baca kisah ini agak seram sedikit kalau ia memang benar-benar berlaku. Begini kisahnya. Ini kiriman daripada Nur Azlin yang berkongsi peristiwa yang menakutkan ini dan berkenaan dengan anak lelaki beliau yang berusia 9 tahun. Ada kalanya katil anak lelaki saya akan basah kuyup. Dan saya ingatkan anak saya, mohon maaf, kata beliau, kencing ketika tidur. Beliau mungkin tidak sedar. Tapi kenapa sekarang kerap perkara ini berlaku? Nanti katilnya akan basah kuyup. Sampaikan saya marah anak saya. Sampaikan saya memberitahu anak saya, katanya Nur Azlin. Sekali lagi kalau dia buat, dia kencing atas katil, saya tidak akan teragak-agak untuk suruh dia tidur di atas lantai. Yalah, dah berapa banyak kali Casey, tilam basah, harus ditukar yang baru. Nak jemur pun tak akan bersih, katanya Nur Azlin. Jadi anak saya akan memberitahu saya, bukan dia. Dia pun tak tahu macam mana katil boleh basah. Tapi saya katakan, katil tu yang tidur dia seorang. Macam mana pula dia tak tahu yang katil tu macam mana boleh basah kalau bukan dia yang buang air kecil di atas katil? Pendengar Misteri Jam 12, kasihan sebenarnya melihat keadaan anak saya. Saya rasa dia sengaja. Tapi sebelum ni tidak ada masalah pun. Ya, anak saya tak boleh kawal ada bladder problem ketika tidur. Tidak ada. Dipendekkan cerita, akhirnya Casey, bila mendapat tahu sebab kenapa anak saya ataupun katil anak saya basah, saya rasa sedih satu. Yang kedua ni, saya rasa takut sangat-sangat. Ini berlaku setelah saya mendapatkan bantuan seseorang. Seseorang itu menyuruh saya lakukan sesuatu dan memang benar bila saya ternampak. Rupa-rupanya Casey, atas katil anak saya ada sesuatu yang tidur bersama dengan dia. Jadi bila benda tu datang, benda tu menjelma dan tidur sekatil dengan anak saya, katil anak saya akan menjadi basah. Bagaimana perkara ini boleh berlaku, kata Nur Azlin? Ini terjadi apabila saya dengan suami dan anak saya, kami bertiga telah pun berkelah mengadakan piknik sambil memancing di salah sebuah kawasan pantai di Singapura. Bila berada di sana, mungkin anak saya ni telah pun kutip sesuatu, telah pun ambil sesuatu, mungkin langkah, tendang, buka, saya tak tahu, saya tak nampak sebab tidak ada apa-apa yang berlaku. Jadi, oleh kerana itu, hantu laut Casey ataupun seekor jin yang kita manusia memanggil hantu laut ikut kami pulang ke rumah, temankan anak saya pulang dan menghantui hidup saya. Sebab itulah pendengar Ria, katanya Nur Azlin, ada kalanya bila makhluk tu datang dan temankan anak saya, katil anak saya akan basah. Basah. Jadi bila setiap kali katil basah, setiap kali itulah makhluk tu akan hadir dan tidur bersama dengan anak saya. Kasihan saya. Anak kena marah. Bukan salah dia, tapi saya menuduh dia yang dia kencing malam. Walhal tidak Casey. Pakar memberitahu saya, sekiranya kalau saya nak dapatkan kepastian, jadi setiap malam sebelum pukul 4 pagi, antara pukul 2 hingga 4 pagi, sebelum buka pintu bilik anak, depan bilik anak, bacalah ada sesuatu yang dituliskan kepada saya. Kemudian saya tolak pintu, jangan buka lampu,
mata tak boleh kelip setelah saya membaca apa yang ditulis lah. Mungkin misal katalah, contoh lah membaca sesuatu bacaan lah yang ditulis oleh pakar ni. Katanya okey, ambil ni yang dah ditulis ni sebelum buka pintu bilik anak yang tengah tidur, antara pukul 2 pagi sampai 4 pagi saja. Baca ni, dan lepas baca mata tak boleh kelip. Tolak pintu, terus pandang katil anak. Kalau ternampak sesuatu yang mencurigakan, itulah dia. Pendengar Misteri Jam 12. Saya pun buat, Casey. Ambil tulisan dalam kertas yang kecil, saya membaca. Habis saja baca, mata tidak kelip. Buka pintu perlahan-lahan, tolak. Saya pandang atas katil anak saya. Saya terperanjat sampaikan saya terkelip. Bila saya kelip mata, benda yang dekat atas katil yang saya ternampak hanya untuk beberapa saat hilang dari pandangan. Bayangkan, saya nampak dekat atas katil ada sesuatu ataupun seseorang yang sedang tidur di katil anak saya. Pakar datang ke rumah, buat apa yang patut, dan alhamdulillah keadaan pulih seperti biasa. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Nur Azlina. Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897. Yang ini kiriman daripada Hasnul. Hasnul beliau adalah seorang pendengar berasal dari Malaysia, dan Hasnul berkongsi pengalaman ini. Beliau dan juga 2 orang teman pernah memancing dekat kawasan Johor. Tapi beliau tak beritahu di kawasan Johor dekat mana yang dia memancing. Waktu beliau memancing ni adalah pada hari Khamis malam Jumaat. Memang saya dengan teman-teman tidak pernah fikirkan yang benda-benda yang menakutkan lah. Malah dah beberapa kali sebenarnya pada hari Khamis malam Jumaat, saya dengan teman-teman saya pergi memancing di salah sebuah kawasan dekat Johor. Casey, tempat ini dikenali oleh beberapa orang lah yang kenal dengan tempat ni. Katanya tempat ini adalah sebuah tempat pemancing-pemancing yang seringkali bercerita tentang ada penampakan yang berlaku lah. Jadi inilah kisahnya yang beliau ceritakan, yang dikirimkan kepada saya. Kita kongsi bersama anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi kisah ini dikatakan berlaku di sebuah perairan. Perairan ni tak semestinya laut. Mungkin boleh jadi tasik, mungkin boleh jadi sungai. Ya. Jadi inilah yang diceritakan. Bila saya dan 2 orang teman sedang duduk pada malam tu di tempat yang sama kami memancing. Tempat ini dikenali dengan penduduk-penduduk di sini sebagai tempat yang seram. Banyak penampakan yang mereka pernah alami. Saya dengan rakan saya 2 orang dah beberapa kali datang di sini, dan hari itu kebetulan hari Khamis malam Jumaat. Tidak pula pernah pun terkena gangguan sampailah pada satu malam. Ketika sedang memancing, saya dengan teman-teman sedang duduklah. Kami bawa bersama bangku kecil, dan sambil tu sedang merokok. Saya terdengar bunyi sesuatu di sebalik ombak kecil yang ada di hadapan saya. Terdengar bunyi seperti suara seorang perempuan sedang menangis, Kisi. Lalu saya berikan perhatian, saya tolehkan telinga saya ni, tolehkan kepalanya supaya telinganya tu dapat mendengar dari manakah bunyi tangisan itu datang. Makin lama, makin kuat, makin jelas saya dengar. Bila saya toleh, teman-teman saya dah tunjuk signal tangan suruh dengar. Dia angkat jarinya, dia tunjuk dekat telinga, menyuruh saya dengar, dan saya angguk mengatakan saya ada dengar tadi. Dan malam tu agak seram sedikit. Entah macam mana, tidak ada angin langsung yang bertiupan. Tidak ada angin langsung. Selalunya tu dapat rasa tu, Casey. Tempat ni terbuka dan angin kalau tiup boleh kita rasa. Tapi pada malam tu tidak ada angin, Casey. Sampaikan seorang teman ni koyakkan sedikit tisu dan campak tisu tu hanya jatuh seperti biasa. Tidak ada tiupan angin pada tisu yang dicampak.
Kemudian setelah itu saya dengan teman nampak dari jauh. Walaupun gelap pada malam itu, kelihatan dekat tepi kawasan perairan ini susuk tubuh berdiri agak tinggi, sedang berdiri memandang ke dalam air. Pendengar Misteri Jam 12. Kemudian apa yang berlaku? Dia berjalan perlahan sampaikan separuh anggota tubuh dah pun ditenggelami air. Saya dengan teman saya, kita terus pandang ke arah lain dan tak nak lihat dan tengok apa yang berlaku. Setelah lebih kurang nak dekat 10 minit, kita tidak indahkan, kita toleh ke belakang. Seperti yang dijangkakan lah, susuk tubuh itu tidak lagi kelihatan. Casey, kita terus memancing. Sebabnya rasa takut dah berkurangan. Akan tetapi, perkara ini bukan setakat itu sahaja. Apabila saya dengan teman-teman akhirnya duduk, dah bentang tika nak baring sekejap, tiba-tiba daripada suara yang menangis, kedengaran Casey, bunyi seperti ada sesuatu mengilai. Bunyinya agak jauh sangat. Kata Hasnul, saya bertanya pada teman, korang ada dengar tak? Teman saya mengangguk, memberi isyarat yang mereka juga ada mendengar suara hilayan yang agak jauh. Malam tu kita batalkan niat untuk terus memancing sampai ke pagi. Setelah terdengar suara tu, setelah saya menegur, kami terus bungkus barang-barang pancing dan tinggalkan kawasan itu. Casey dan juga pendengar Ria, bila kami jalan dalam keadaan tergopoh gapah, ada satu kotak putih yang mengandungi ikan-ikan yang kami tangkap pada malam tu. Kami tertinggal dekat tepi air, sedang berjalan, dan bila teman saya tanya, kotak putih mana? Ya Allah, kat belakang lah. Jom ambil balik. Kami bertiga patah balik, menghampiri kotak putih. Terperanjat Casey, kotak putih itu dah pun terbuka. Atasnya tadi ditutup Casey, kemudian dah terbalik. Ikan-ikan semua terkeluar dari kotak putih, dan seolah-olah ada ikan ni seolah-olah dimakan oleh seseorang. Walaupun agak jauh dapat lihat kotak putih itu terbalik, kami menghampiri dan nampak ada 2 atau 3 ekor ikan di mana dah dipatahkan, seolah-olah digigit dimakan oleh sesuatu. Malam tu kami tinggalkan dan tidak ingin kembali dalam masa yang terdekat. Kalau nak memancing, kami carilah tempat yang lain. Itulah pengalaman saya. Terima kasih dari Hasnul yang berkongsi pengalaman, pendengar dari Johor untuk Misteri Jam 12. Baik saudara sementara, saya nantikan panggilan anda. Saya akan bacakan kiriman daripada pendengar kita. Ini datang daripada Encik mana ni? Kiriman daripada Encik Abu. Ya, Abu berkongsi pengalaman ketika dia memancing bersama dengan seorang sahabat karibnya. Abu dengan juga temannya iaitu bernama Kamal yang sedang memancing pada ketika kejadian ini berlaku. Hal ini berlaku dekat Sembawang, Kisi. Saya dengan teman telah pun pergi ke sana beberapa kali, dan tempat memancing ini berdekatan dengan sebuah masjid. Tapi selalunya bila kita memancing sampai larut malam, sampai keesokan harinya, masjid pun dah tutup, orang pun dah tak ada dalam masjid. Waktu gangguan ini berlaku sekitar jam 1 pagi. Saya dengan teman saya bernama Kamal sedang berada dekat kawasan tepian pantai di belakang masjid ni. Hanya kami berdua saja yang ada, tidak ada orang lain, dan tempat ni semakin lama semakin sunyi dan semakin kurang orang berkunjungan. Sebabnya Casey, tempat ni dah jadi macam tempat sarang orang buang barang. Dia ija barang ni dengan open and close inverted comma. Barang lah Jadi beberapa kali pernah bila datang sana terkejut bila terlihat lah ada barang-barang seperti patung-patung berhala yang diletakkan dekat tepi pantai. Ada juga lilin-lilin yang dibakar. Ada juga patung-patung kecil yang disandarkan dekat sebatang pohon. Kalau tak silap ini adalah pohon ru. Dan juga tempat ini, selain dari itu, ada orang pacak buluh, dan buluh ini dililit dengan kain kuning. Kemudian pada hujung buluh ini ada beberapa benda yang dimasukkan, antaranya ada cili lah, ada benda yang dibakar dan sebagainya lah. Jadi beliau berkongsi pengalaman, kata Abu, bila memancing dengan teman, memang rasa sunyi dan seram. Tapi oleh kerana niat kami ni hanya untuk memancing, kami tidak indahkan apa yang ada di sekitaran kami sampaikan pada suatu malam.
Inilah yang diceritakan yang berlaku. Tengah memancing, saya dengan teman saya terdengar bunyi anjing menyalak, Kisi. 1 pagi bunyi anjing menyalak. Mula-mula bunyi anjing tu macam dekat sangat dengan kita tau. Tapi hairan, bila bunyi anjing tu menyalak dekat, saya dengan teman toleh. Takut nanti bila anjing tu terlampau dekat, anjing tu mungkin akan menyerang kita berdua. Jadi saya dengan teman saya toleh, sambil menyuluh kiri dengan kanan, tengok mana anjing ni, tapi tak nampak. Hanya sekadar dengar bunyi anjing menyalak saja. Jadi saya dengan teman saya pun okeylah, teruskan memancing lah. Dan semakin lama bunyi anjing tu semakin perlahan, semakin jauh dan semakin jauh. Saya tak tahu tau, Kisi. Kata orang-orang tua, kalau bab-bab dengan kisah benda halus ni, kalau bunyinya kuat dan dekat, ini tandanya benda tu jauh dari kita. Tapi kalau bunyinya jauh dan agak sayup bunyinya, ini tandanya benda tu dekat dengan kita. Pendengar Misteri Jam 12, malam tu dekat kawasan yang dikelilingi dengan pokok, dengan semak samun, dengar bunyi anjing yang dekat dan semakin jauh. Dah pancing lah, dah tak ada lagi bunyi. Dah jauh tu bunyi. Okey. Pada malam tu, dia teman Abu dan temannya Kamal terus memancing. Dan tiba-tiba teman saya, kata Abu, toleh ke belakang, terus pandang depan. Mulutnya kumat kamit sedang membaca sesuatu lah. Mungkin dia toleh belakang, tengok depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhanku, bismillah. Kata Abu, saya pun menegur teman saya. Kenapa dengan kau? Bro, kita bungkus. Kenapa? Bungkus lah, nanti aku cerita. Kita pun tarik batu ladung mata kail yang telah pun dicampak masuk ke dalam air. Perlahan-lahan pusing dan tarik. Sedang kita berbuat demikian, dekat belakang Casey, di mana belakang kami tidak jauh daripada kami memancing, ada pohon ru yang saya katakan. Dekat pohon tu ada orang letak berhala, ada orang letak anak patung, ada orang tinggalkan barang bungkusan tak tahulah apa. Dan juga awal tadi bila berjalan, di sekeliling kawasan pokok ru ditabur dengan bunga-bunga, Casey. Pokok ru tu tak ada bunga, tapi dekat bawah penuh dengan bunga orang tabur. Tengah pusingkan motor joran tu nak tarik mata kail dengan batu ladung, saya dengan teman saya, kata Abu, kami dengar. Bayangkan pendengar Ria 897, pukul 1 lebih pagi, beliau dan teman terdengar suara orang minta tolong. Bro, cepatlah. Aku tahu. Jom. Putuskan sudahlah mata kail ni. Pendengar Ria, Abu dan temannya ambil gunting terus putuskan mata kail. Sebabnya mereka pusing. Mata kail batu ladung tak naik-naik ke darat. Bayangkan begitu lama mereka berdiri dan pusing. Apasal ni tak naik-naik ni? Ambil gunting, putuskan. Cabut pancing tu bagi dua, masuk dalam beg, buka. Motor tu masuk dalam beg, semua disumbatkan selalunya, kata Abu. Beliau kalau nak simpan barang pancing dengan penuh teliti. Tapi pagi tu, tak apalah, cepat. Simpan barang pancing, Gisi, dengan segera. Masih kedengaran suara seperti orang minta tolong dekat belakang kami. Jadi bila nak balik, kami terpaksa lalu dekat tepi pokok ni lah. Teman saya kata, kita ambil jalan jauh sikit lah. Saya pun dengan teman jalan jauh, pesongkan laluan kami supaya tidak lalu betul-betul dekat tepi pokok ru. Bila nak hampir lalu dekat tepi ni, tapi jarak yang jauh, meremang Kisi bulu rumah. Betul, Kisi, walaupun tak nampaklah hantu tergantung ke, tetapi dengan keadaan barang-barang yang ada dekat sekitar kawasan pokok ru, sudah cukup membuat saya dengan teman saya takut.
Tengah jalan nampak lilin, tengah jalan nampak joystick, tengah jalan juga nampak orang macam lukis bentuk pentagram menggunakan spray paint, Casey. Akhirnya sampai dekat kenderaan, masuk dalam kereta, simpan barang pancing, hidupkan enjin. Bila hidupkan enjin dan buka lampu, lampu kenderaan memancar cahayanya, terus terkena pada pokok ru, meremang bulu rumah, Casey. Pendengar Ria 897. Jadi anda bayangkan, beliau letakkan kenderaan betul-betul berhampiran dengan pokok ru, hidupkan enjin, buka lampu, cahaya lampu memancar ke arah pokok ru, sebatang pokok ru yang ada di hadapan, meremang bulu rumah. Sebab nampak pokok tu besar. Dengan akar pokok tu macam terjuntai-juntai daripada bahagian atas. Katanya, Abu bersama dengan teman Kamal sedang memancing. Saya terlihat dekat atas pokok ada seekor burung putih besar sangat. Burung warna putih besar di atas pohon. Teman saya yang memandu kebelakangkan kenderaan sebab tak boleh belok kiri dan kanan, laluannya memang sempit. Terpaksa kita kebelakangkan kenderaan. Sampai dekat satu simpang, barulah pusing dan tinggalkan kawasan itu. Walaupun, kata Abu, kami tidak nampak hantu secara fizikal, pocong Pontianak. Tapi hanya dengan mendengar suara, hanya dengan ternampak barang-barang yang ada dekat kawasan itu, sudah cukup untuk menakutkan saya dengan teman saya. Terima kasih. Selamat tengah malam. Dari Abu untuk Misteri Jam 12. Kiriman berikut ini dari Suzy berkongsi pengalamannya. Katanya di sini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pernah ikut teman lelaki saya pergi memancing bersama dengan rakan-rakan yang lain lah. Dan saya satu-satunya perempuan yang ikut pergi memancing. Mereka menaiki sebuah bot dan berlepas daripada kawasan Tanah Merah di Singapura dan pergi ke perairan Singapura untuk memancing di tengah laut. Ini pengalaman saya yang pertama pada waktu itu. Memang seronok sangat-sangat. Saya ni bukanlah cakap saya berani, tetapi bolehlah kalau cakap berenang tu saya bolehlah. Tidak takut air. Tetapi bila dah berada dekat tengah-tengah laut, fobia juga, Casey. Apabila pandang kiri dan kanan, tak nampak pun dekat kawasan dekat kawasan darat Singapura, sebabnya agak jauh sedikit dan pada waktu itu malam, jadi agak sukar untuk melihatlah apa yang berlaku di atas bot tu. Lebih kurang ada, katanya di sini di atas bot tu lebih kurang ada 6 orang, termasuk saya dan juga teman lelaki saya yang berada di atas bot untuk memancing. Dipendekkan kisah, kata Zuzi, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Jadi dekat bot tu ada seorang pemandu bot lah. Jadi pemandu bot ni merupakan seorang warga Cina. Dan beliau ni sedang duduk dekat kawasan dalam bot. Sambil duduk tu, sambil dia mendengar radio, lagu-lagu bahasa Cina Dan teman-teman yang lain semua berada dekat sekitar kawasan keliling bot, sedang memasang joran, sedang memancing. Ada yang sedang berbual-bual, sambil-sambil itu ada yang juga sedang makan. Saya ni daripada satu sudut berjalan ke satu sudut lagi lah untuk lihatlah penangkapan ikan-ikan pada malam tu. Agak lumayan, Casey. Jadi apabila saya sedang berjalan, saya ternampak dekat hujung bot, bahagian depan depan bot ni berdiri susuk tubuh berpakaian serba putih. Memang klise, Casey. Kalau cakap hantu mesti putih. Tak tahulah, pada mulanya saya pun fikir macam tu. Saya pernah saya beritahu teman, bertanya dengan pasangan, katanya bertanya dengan pasangan kekasihnya ataupun teman lelakinya tentang kenapa kalau hantu mesti rambut panjang, mesti putih. Dan ini perkara berlaku pada diri saya. Saya ternampak dekat hujung bot bahagian depan, susuk tubuh sedang berdiri berpakaian serba putih pada malam tu. Jadi saya pada mulanya ingatkan itu adalah salah seorang teman yang ikutlah rombongan naik bot nak pergi memancing. Saya pun berjalan menuju ke arah depan bot. Kemudian tengah berjalan ni, tiba-tiba, Casey, uncle ni nampak tau saya lalu. Dia pusing. Hello, miss. Yes, uncle. Mau pergi mana?
Mau depan lah, tengok itu orang ada pancing tak, ada dapat ikan tak. Miss, lu mata tengok betul-betul. Lu jangan sembarang ah. Ini bot ah. Lu punya kawan 6 orang, lu tengok sana berapa, situ berapa. Casey, uncle yang sedang duduk sambil dengar radio, tengah chill dekat dalam bot ni, nampak saya lalu. Dia beritahu saya, kau biar betul tu kawan kau. Jadi bila saya tengok kiri dengan kanan bahagian belakang bot ni, lah, semua ada di sana, termasuk pasangan lelaki saya yang juga berada di sana. Jadi siapa yang dekat depan ni? Saya terdiam. Kemudian uncle ni kata lagi, lu mesti be careful lah. This one middle of the sea, you know, kata uncle tu. Thank you uncle lah. Saya ucapkan terima kasih. Saya menjenguk bahagian depan bot. Susuk tubuh berpakaian serba putih tidak ada lagi di hadapan. Nasib baiklah Casey, ada uncle untuk menegur. Kalau tidak, saya tak tahulah. Saya mungkin akan terus ke depan, akan menegur orang yang berpakaian serba putih yang ada di hadapan bot pancing yang kami sewa. Baik, itu adalah kisah yang kedua telah pun saya bacakan dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Kisah selanjutnya yang ingin saya bacakan datangnya ini dari seorang pendengar, namanya Encik Latif. Encik Latif kata kepada pendengar yang sedang memantau siaran ini, apa khabar Casey dan juga pendengar Ria? Khabar baik. Saya ingin ketengahkan pengalaman ketika memancing dengan seorang sahabat saya, dan perkara ini berlaku, ini satu kawasan tempat memancing. Dulu boleh masuk kawasan ni, tapi sekarang dah tak ada lagi lah. Dah memang tak boleh masuk. Kalau mungkin ada tahu tempat memancing di kawasan Hyundai, kata beliau saya mungkin tak pasti di mana tempat yang disebutkan. Dahulu tempat ni tak ramai orang tahu. Bila nak masuk pun tak boleh dengan kereta, sebab dah jalan tu jalan lopak-lopak lah dan penuh dengan pokok. Setakat tunggang motosikal, letak motosikal dekat tepi dan kena jalan kaki masuk ke dalam sebelum sampai di tepi pantai. Waktu tu saya dengan teman saya, kata Encik Latif, memancing dekat kawasan yang dipanggil Hyundai, Casey. Yang ini di Singapura, dekat kawasan Changi, kata beliau. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini berlaku apabila kami berada di sana daripada pagi sampailah ke malam. Memang niat kami nak overnight dekat sana, nak tengok berapa banyak ikan yang boleh dapat. Bila masuk waktu maghrib lah Casey, saya dengan teman saja berdua yang ada dekat kawasan itu, dan dah lebih kurang nak dekat 5 jam 5 jam lebih kami memancing. Apabila waktu maghrib, saya dengan teman sedang duduk. Teman saya ni pula nak solat maghrib. Jadi dia pun masuklah ke dalam tent kami dan dia solat dalam tent. Saya berada dekat luar sedang jaga barang-barang kami. Kata Encik Latif, apabila saya sedang jaga barang, saya nampak Casey ada benda putih terbang di atas kepala saya dan melepasi sampai ke belakang. Apabila saya toleh, saya nampak benda putih itu hinggap di salah sebatang pohon yang ada di belakang kemah kami. Bila saya tenung dan renung, terperanjat bila angin tiup, itu adalah kain putih yang tadi terbang di atas kepala saya. Pendengar Ria 897, kain putih terbang. Jadi apa yang boleh lagi saya nampak kalau tak Pontianak? Tapi saya cakap di sini yang saya tak nampak wajahnya, tak nampak tangan, tapi saya nampak kain putih terbang dan hinggap di salah sebatang pohon di belakang kemah kami. Bila saya masuk giliran saya untuk solat maghrib, teman saya pun keluar nak jaga barang. Dalam keadaan saya berada di dalam ni, teman tengah salam saya dengan teman saya dengar bunyi sesuatu mengilai. Bunyinya jauh sangat-sangat. Anda bayangkan mendengar Ria, teman saya yang baru habis solat pandang ke arah saya dan terus dia angkat tangan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan membaca ayatul kursi sampai habis Casey. Saya pun ikut sekali. Kemudian saya solat. Dia tak berani nak duduk luar, dia duduk dalam kemah sambil menjenguk keluar pintu kemah nak jaga barang-barang kami. Bila saya tengah solat, 2-3 kali saya dengar kawan saya kata Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, seolah-olah dia terkejut ternampak sesuatu. Habis saja solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi.
Saya pun tanya pada kawan saya, kenapa dengan kau tadi? Dari tadi aku solat astagfirullah, Afsal. Kata teman saya, bila dia sedang duduk dalam kemah dan menjenguk dekat luar nak tengoklah beg-beg kami yang ada di luar joran. Beberapa kali bila dia tengah toleh, dia nampak betul-betul dekat tepi kemah sebelah hujung ada seorang gadis sedang menyangkung. Dan bila dia tengok kebetulan benda tu sedang toleh dan memandang ke arah dia dengan muka yang menakutkan, itulah yang buat dia istighfar. Saya pun kata padanya, "Dahlah, kau jangan fikir bukan-bukan. Kita keluar." Saya dengan teman saya keluar dan saya buat keputusan untuk akhiri sesi pancing bersama dengan teman. Kita pun bungkus joran-joran, angkat barang-barang semua dan tinggalkan kawasan Hyundai. Pendengar Ria 897, inilah pengalaman yang tak dapat dilupakan. Satu ketika dahulu bila saya memancing hanya berdua sahaja di kawasan Hyundai. Ini adalah satu peristiwa yang diketengahkan, datangnya daripada Encik Supaat, ya, ataupun nama yang digunakan sini, Casey boleh panggil saya Cik Paat. Okey, Cik Paat kata peristiwa yang beliau alami ini kejadian berlaku ketika dia dengan isteri dengan seorang anak berada di pantai dan bermalam di pantai dan mereka memancing. Di kawasan mana kisah ini berlaku? Kita teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara pendengar Misteri Jam 12, seperti yang saya katakan, kisah ini dikirimkan oleh Cik Paat, yang mana pada malam itu beliau, isteri dan seorang anak bermalam di tepi pantai. Mereka memancing dan ini kejadian yang menghantui mereka pada waktu itu. Katanya Cik Paat, sekitar jam 10 malam, Kisi. Jam 10 malam saya mula rasakan sesuatu yang tak kena. Tetapi saya tidak berbincang tentang hal ini bersama dengan isteri saya. Yalah, kadang-kala kalau ada kejadian pelik, kejadian aneh, kita akan sering bertanya pada pasangan kita ataupun pada kawan-kawan yang ada bersama dengan kita. Jam 10 lebih malam, saya sedang duduk di tepi pantai. Ikan pun dah banyak tangkap, Kisi. Dah masuk dalam bekas styrofoam, yang mana ikan-ikan yang saya tangkap sejak petang sampailah malam tadi. Jadi memang dah tak kisah pun kalau tak dapat ikan. Anak saya berada dalam kemah sedang bermain dengan game. Saya dengan isteri berada dekat luar. Apabila isteri saya masuk untuk tengok anak saya masih berada di luar sedang duduk dan tengok ke arah laut. Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Paat, tiba-tiba saya terhidu bau yang amat wangi sangat-sangat. Bau yang dimaksudkan adalah bau bunga cempaka. Tengah duduk, boleh bau, Kisi, bunga cempaka. Laut, tepian pantai yang saya duduk memang tidak ada pohon bunga cempaka. Jangan cakap pohon bunga cempaka, pohon bunga-bunga pun tidak ada di tepi pantai. Paling-paling yang ada pohon kelapa lah yang ada di tepi pantai, yang mana isteri dengan saya dengan anak berada pada waktu itu. Saya faham, Kisi, bila bau datangnya bau bunga cempaka, kata orang-orang tua, ini bermakna cik pun ataupun kakak cantik ada dekat dengan kawasan kita. Dalam hati, tolonglah isteri aku jangan keluar, janganlah terbau, nanti dia takut sendiri. Jadi setelah lebih kurang 10 minit, bau tu hilang, Kisi. Isteri saya pun kebetulan keluar daripada tent, duduk sebelah saya dan saya tanyalah, anak kita tengah buat apa? Isteri kata dah tidur pun. Masuk dalam tadi berbual-bual, main game, dia tidur. Dah tutup semua dah. Jadi anak saya pun dah tidur dalam kemah, isteri pun dah zip. Dan saya dengan isteri duduk di luar sambil minum kopi, sambil tunggu umpan dimakan ikan. Sambil tu kita berborak-borak. Kemudian anak saya yang sedang tidur tu menangis, Kisi. Isteri dengan saya bangun. Kita dengar dengan jelas, saya dengan isteri dengar dengan jelas suara anak kami menangis.
Kami pun bangun daripada tempat duduk bangku yang kami bawa bersama, menuju ke arah tent, buka zip bila tengok dalam anak saya sedang nyenyak tidur. Jadi kami tunggu. Kalau mungkin katanya di sini anak saya menangis lagi, mungkin dia menangis dalam tidurnya, saya nak kejutkan dia. Tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda yang anak saya menangis. Dia sedang nyenyak tidur pada malam itu. Pendengar Ria 897, saya kembali di tempat duduk bangku dengan isteri saya. Kemudian isteri tanya, "Bang, tadi suara macam nangis kan?" "Dahlah." Saya giring kepala dan saya katakan dahlah, seolah-olah memberitahu isyarat kepada isteri jangan menegur. Duduk lagi. Tiba-tiba joran yang saya pacakkan di tepi pantai, betul-betul dekat tepi pantai, yang mana ombak turun naik. Saya pun ke depan sebabnya loceng joran saya berbunyi. Ini menandakan dapat ikan. Isteri duduk di belakang saya dan saya ke depan untuk tarik. Memang dapat rasakan, Casey, joran saya agak berat. Saya cuba tarik dan lawan. Dapat lagi ikan, alhamdulillah. Bila saya toleh nak beritahu isteri tengah pegang joran ni di tepi laut, Sayang, besar ni, besar. Ikan besar ni." Saya toleh. Mula-mula saya cakap sambil saya pusingkan spool pancing saya. Saya pun toleh ke belakang sambil bercakap. Terperanjat saya apabila nampak isteri saya berada dekat pintu tentage, pintu tent anak saya. Jadi pintu tu dibuka, isteri saya sedang menjenguk dekat dalam, dan di sebalik tent berdiri seseorang yang saya tak tahu siapa gerangan yang berdiri dekat tent. Jadi bila saya pusing memberitahu isteri yang saya dapat ikan besar, isteri saya berada betul-betul dekat tent anak saya. Saya ternampak sesuatu, kemudian saya perhatikan, tapi benda tu masih tak gerak-gerak, masih berada di tempat yang sama, Casey. Pendengar Ria 897, kata Cik Paat, saya pun memanggil lagi isteri saya. Sayang! Isteri saya akhirnya berdiri dan saya panggil isteri saya turun. Isteri turun. Saya kata pada isteri, dapat ikan ni, berat. Casey, rezeki saya pada hari itu, saya dapat tarik ikan pari, Casey. Tidak begitu besar, tetapi dapatlah menambah pada tangkapan ikan pada malam itu. Itu ikan pari yang pertama. "Wah bang, rezeki bang kata isteri kepada saya. Kemudian saya tanya pada isteri, sedang saya tarik perlahan ikan pari itu, "Sayang, tadi kenapa pergi masuk tent? Ada apa?" Isteri pun cakap, "Anak kita tadi menangis bang." "Menangis lagi?" "Habis samalah keputusannya, yang mana bila dia buka pintu tent, anak saya sedang nyenyak tidur, langsung tidak bersuara." Kemudian saya nak kata pada isteri yang saya ternampak seseorang. Oleh kerana tak nak isteri saya takut nanti dia nak balik pula, saya diam. Casey, kita kembali ke tempat duduk. Kemudian dapat rasakan isteri saya sedang menggosok-gosok tangannya. Saya tanya, "Kenapa dengan awak, sejuk ke?" Isteri giling kepala. "Pergilah pakai jaket." "Taklah bang, abang tengok bulu rumah saya meremang bang," kata isteri kepada saya. "Dahlah, tak ada apa-apalah." Casey, selepas saya kata tak ada apa-apa, dalam masa lebih kurang seminit dua, kedengaran dengan jelas suara seseorang mengilai, dan bunyi hilayan itu datang agak jauh dari mana kami sedang duduk, Casey. Anda bayangkan, setelah cakap dahlah, tak ada apa-apalah. Jadi malam tu, oleh kerana saya ni dah tak tahan lagi, Casey, isteri pun dah dengar, isteri pun dah takut, terpaksa batalkan niat untuk pancing sampai ke pagi. Sekitar hampir jam 12.30 malam dah nak dekat 12.30 malam, barulah saya buat keputusan, okeylah kita batalkan niat, kita nak balik. Saya pun bungkus joran, bungkus barang-barang saya, dan isteri pun kejutkan anak. Kami pun dah siap sedia nak balik, dah pack up kemah, bangku yang kami bawa, berjalan menuju ke arah kapak ataupun parking untuk naik kenderaan dan pulang ke rumah. Pendengar Ria 897, jadi apa yang berlaku, saya pun
bersama dengan isteri dengan anak berjalan menuju ke arah kereta. Barang-barang semua letak di bahagian belakang. Isteri dengan anak saya dah masuk dalam kenderaan. Saya berdiri dekat luar. Selepas hidupkan enjin, berdiri di luar untuk isap rokok sebatang. Sedang isap rokok, tiba-tiba Casey, saya dapat lihat dengan jelas betul-betul beberapa pokok di hadapan kenderaan saya. Saya nampak ada susuk tubuh putih sedang berdiri, dan benda ni seolah-olah mengikori saya dengan keluarga. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Jadi, oleh kerana saya takut dia ikut, saya pun masuk selepas isap rokok, masuk dalam kenderaan. Kemudian saya kata pada isteri, boleh tak kalau kita singgah kedai kopi sekejap? Abang nak beli air lah, haus. Isteri kata okey lah. Jadi saya pandu keluar dari kapak, pandu perlahan-lahan. Saya masih dapat rasakan meremang bulu roma dan masih dapat bau Casey. Dalam kenderaan saya, bau bunga cempaka punyalah kuat. Sampai dekat kedai kopi, saya letak kenderaan di tepi jalan, isteri dekat dalam kereta, anak saya sedang tidur. Saya keluar beli kopi, duduk dalam kereta minum air. Isteri tanya, abang rasa tak drive? Jomlah balik. Nanti kejap lah, abang minum air kejap, abang mabuk sikit. Setelah setengah jam duduk dalam kereta, barulah saya bergerak. Waktu tu isteri saya dah tidur dah. Isteri dah terlelap, anak dah terlelap, tinggal saya seorang belum tidur lagi. Saya pun letak minuman ke tepi, saya pandu dan pulang ke rumah. Dalam perjalanan, bau bunga cempaka hilang begitu saja. Dan saya rasa mungkin kerana saya tidak terus pulang ke rumah, dan mungkin matlamat benda tu adalah untuk ikut saya pulang sampai ke rumah. Terima kasih Casey, dan juga selamat tengah malam. Oh ya, sebelum saya terlupa, tempoh hari saya terjumpa seorang teman kita yang mana beliau menceritakan Cik Din beliau berkongsi dengan saya pergi memancing dengan beberapa orang teman di Lim Chu Kang. Itu kawasan hujung Lim Chu Kang. Dan apa yang berlaku, beliau naik bot kalau tak silap saya, ataupun berada di tepi laut. Saya rasa tepi laut agaknya. Dan kemudian teman Cina yang memancing dengan dia ternampak benda terbang. Dan dia pun menegur lah. Katanya ada benda putih terbang. Kata burung. Kawan Cina pun kata, mana ada burung? Itu besar lah. Nampak benda putih terbang. Bila perhatikan betul-betul, memang benar susuk tubuh tu bukan seperti seekor burung. Malah ia kelihatan besar dan warna putih. Kemudian dia terbang daripada satu sudut dan dia terus pergi ke sudut yang lain, naik lebih tinggi dan hilang dari pandangan. Jadi mungkin kata Cik Din yang dia nampak tu adalah Cik Pun. Kemungkinan. Terima kasih pada Cik Din yang sudi berkongsi kisah pengalaman anda yang ditegur. Dan bila kawan Cina tu menegur, kawan satu lagi tu cuba cover line lah. Kata, mana ada, jangan cakap macam tu. Tapi itulah, dah menegur tu sesuatu yang mungkin boleh dielakkan bila berada di tepi pantai yang indah. Ku duduk seorang diri. Macam lagu Hilami pula. Kita kembali dengan kisah anda dalam rancangan MJ12. Tadi kisah dari Bunda, yang ini kiriman selanjutnya ingin saya kabarkan ataupun kongsi kepada anda pengalaman yang berlaku ketika beliau memancing, dan hal ini diceritakan di kawasan berdekatan dengan sebuah masjid di Sembawang. Kiriman daripada Encik Ras. Kata beliau, ini pengalaman saya ketika dengan isteri berdua sahajalah. Anak saya 2 orang tidak ikut, tinggal bersama dengan nenek mereka di rumah, dan jarang saya dengan isteri dapat peluang untuk pergi memancing berduaan. Dan malam tu setelah sekian lama tidak memancing, saya dengan isteri pun sebenarnya telah pun merancang nak pergi ke Sembawang lah. Ini adalah tepi pantai berdekatan dengan salah sebuah masjid di sana. Mungkin ada yang tahu tentang masjid ini, dan pengalaman saya dengan isteri ini, Casey, memang amat menyeramkan. Inilah kisah saya dari Ras dalam rancangan Misteri Jam 12.
Kata Ras, bila saya dengan isteri sampai di kawasan memancing ni, dah pun pukul 9 lebih malam. Sebabnya sebelum tu saya luangkan masa bersama dengan anak-anak. Bila anak-anak pun dah mengantuk nak masuk tidur, saya dengan isteri pun siapkan dirilah dan kita keluar sampai 9 lebih malam, hampir-hampir jam 10. Sampai di sana, saya memandu kenderaan lalu tepi masjid dan letakkan kenderaan betul-betul berdekatan dengan kawasan tepian pantai. Keluar dari kereta dan bawa dua batang joran bersama dengan perkakas yang lain. Isteri saya turut membantu mengangkat barang-barangan memancing dan juga kita langsung berjalan ke hadapan menuju ke arah tepi pantai. Bila sampai di sana, isteri pun mendirikan kemah kecil. Saya mula memasang joran dan dipendekkan cerita, kita mula memancing. Saya dengan isteri dapati dekat kawasan tu makin teruk kisi keadaannya. Sebelum tu kita telah pun ke sana lebih kurang nak dekat beberapa tahun yang lalu lah. Tapi bila sampai di sana beberapa tahun yang lalu tu, tempatnya tidak seseram yang dirasakan pada malam tersebut. 9 lebih malam, hampir-hampir jam 10, kata Encik Ras, bila sampai tu dah letak joran, dah pasang, dah mula memancing. Saya terperasan sebelah kanan saya kisi penuh dengan joystick yang telah pun dibakar. Bila tengok tempat lain, suluh tempat lain, ya Allah kisi, dekat sana ada orang letak ni, orang letak tu. Dan antara benda yang saya terperanjat apabila ternampak ada anak patung yang orang tinggalkan di bawah sebatang pohon tempat berdekatan dengan tempat kami memancing. Kisi, anak patung ni kelihatan wajahnya memang menyeramkan sangat-sangat. Isteri saya sampaikan, "Bang, balik sudahlah bang, tak sedap hati lah bang." Sebabnya di kawasan tu hanya saya dengan isteri saya sahaja yang memancing. Seolah-olah ni tak ada orang berani memancing tempat tu. Sebabnya seolah-olah dah menjadi tempat sarang orang buang saka ke, sarang orang memuja sesuatu. Masjid pun dah kosong kisi. Masjidnya sebabnya dah jam 9 lebih malam, waktu isyak pun dah berlalu dan mungkin ahli jawatan kuasa masjid pun dah pulang ke rumah mereka. Jadi boleh dikatakan dekat kawasan tu hanya saya dan isteri berdua sahaja. Dahlah gelap, sunyi, sepi. Biasalah kisi, sebagai seorang lelaki ego, datang jauh-jauh kisi, sampai sana takkan nak balik. Saya kata pada isteri, "Dahlah, tak ada apa-apa lah." Kemudian isteri bisik, "Bang, mana boleh tak ada apa-apa bang." Sebabnya kisi, maaf cakap, saya bukanlah nak menyentuh tentang apa-apa. Bukan saja hal-hal berkaitan dengan kepercayaan orang Melayu, malah orang India, orang Cina pun ada tinggalkan barangan-barangan mereka di sana. Saya juga nampak ada berhala India yang diletakkan berdekatan dengan tempat kami memancing. Juga ada barang-barang seperti lilin merah yang sering digunakan oleh orang Cina untuk sembahyang dan juga benda-benda yang lain. Yang mengejutkan saya, lebih kurang nak dekat setengah jam berada di sana, isteri saya tak sedap hati, duduk diam-diam tepi saya. Saya suruh ambil barang pun dia takut. Malah saya bergerak, dia pun ikut saya bergerak kisi. Jadi setelah lebih kurang setengah jam saya berada di sana, isteri saya tiba-tiba dengan saya dengar, pendengar Ria 897. Saya dengan isteri saya dengar suara seperti suara seorang perempuan sedang bernafas melirit panjang. Bayangkan, isteri mula cuit-cuit saya sebab dia tahu tak boleh menegur. Saya pandang ke arah isteri. Isteri kata, "Bang, baliklah bang, tolonglah bang, baliklah." Saya pun setuju. Selepas lebih kurang setengah jam berada di sana, saya mula bungkus joran, isteri ikut saya ke depan. Saya pack barang-barang, isteri tolong pack barang-barang. Setelah habis semua, kita pusing berjalan menuju ke arah kenderaan. Di sebelah kanan ada pokok yang besar sangat. Dekat pokok tu macam-macam benda orang taruh. Kisi, saya terkejut sangat. Ada orang letakkan anak patung lain, ada orang letakkan joystick lain, ada orang letakkan berhala kecil dan benda-benda yang saya tak dapat katakan pada Kisi. Tengah berjalan, "Bang, jalan cepat sikit bang, bang, jalan cepat sikit bang." "Kenapa dengan awak ni?
Jangan tunjukkan sangatlah. Saya nasihatkan pada isteri supaya jangan tunjukkan sangat yang kita tengah takut. Sampai dekat kenderaan, bila kita nak startkan enjin kereta, saya pun buka lampu kenderaan. Bila lampu kereta saya nyalakan, lampu tu memancar terkena sebatang pohon yang besar. Terperanjat Casey. Dekat sebalik pohon tu kelihatan seperti ada makhluk pocong sedang berdiri di belakang pohon. Saya nampak seperti ada susuk tubuh yang berbungkus. Isteri saya tak tahulah nampak ataupun tidak. Saya perlahan-lahan kebelakangkan kenderaan. Tapi Casey, walaupun kita dalam kereta, tingkap semua dinaikkan, tetap dekat luar tu boleh dengar sangat. Suara perempuan menangis jelas kedengaran. Casey, akhirnya bila sampai dekat hujung tu, saya kebelakangkan kenderaan dan memandu meninggalkan kawasan itu. Bila berada di tempat yang lebih tenang, tempat di mana banyak kenderaan lalu lalang, isteri beritahu, tadi bila kami bergerak daripada kami tempat memancing tu nak menuju ke arah kenderaan, isteri kata ternampak ada seorang perempuan tengah berdiri, tapi tak pandang ke arah kita. Perempuan tu sedang menunduk melihat memandang ke arah lantai. Casey, itulah saat paling menyeramkan. Sekarang tempat yang saya sebutkan tu dah saya pangkah. Takkan saya jejakkan kaki saya lagi. Mungkin tempat tu dah pun berhantu, Casey. Saya pernah tanya kepada beberapa kawan, mengatakan tempat tu dah jadi pot untuk orang memuja, untuk orang buang saka, untuk orang hanyutkan ancak. Terima kasih dan selamat tengah malam.